Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita pada Allah Ta'ala. Pada malam ni dapat kita bertemu lagi. Dapat kita bertemu lagi pada malam ini seperti biasa yang dijadualkan atas anjuran Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, Indra Mahkota 15, Kuantan, Pahang. Anjuran tu dapat kita sambung bacaan kitab daripada kitab Idaman Penuntut. Siapa yang ada kitab tu boleh slow buka kitab. Siapa yang tak ada kitab tu, insya-Allah sedikit je ada screenshot yang saya buat, saya tangkap, jadi boleh tengok. Masuk dulu mana yang belum masuk. Marilah kita tengok siapa yang dah ada. Kita sebut 2-3 orang, nama 2-3 orang. Mudah-mudahan kita pakat-pakat biasa dengar nama tu. Mudah-mudahan kita biasa dengar nama tu. Mudah-mudahan jika nama tu nanti tak ada di syurga bersama kita nanti, boleh kita tanya pada Allah, di manakah nama-nama ini yang mana mereka bersama-sama kami belajar, bersama-sama kami duduk time PKP, sentiasa ada nama tu dengan kami untuk mengaji secara maya. Tiba-tiba dalam syurga dia tak ada. Pintu syurga hampir tertutup rapat, tapi tak ada. Macam mana ni? Maka mudah-mudahan ramai-ramai kita berkumpul, sebab kita kenal nama, at least nama lah. Kita tanyalah, kita minta tanya pada malaikat, suruh sampaikan kepada Allah bahawasanya kenapa nama-nama sekian ni tak ada, sedangkan nama-nama ni sama dengan kami ngaji sama-sama. Sepatutnya masuk syurga pun sama-sama, tapi dia tak ada. Mudah-mudahan kerana tak ada dalam syurga, dapatlah kawan-kawan dia walaupun secara maya menyelamatkan dia dengan pertanyaan tu, maka nama naik, dia panggil nama dia naik lah. Kenapa tak ada? Maka mudah-mudahan mungkin diringankan azab dan mungkin juga dikeluarkan. Dan memang ada riwayat mengatakan, jika begitu wahai malaikat, engkau keluarkan sahabat itu daripada neraka, masukkan dalam syurga bersama-sama dengan kawan-kawan yang bersama-sama dia mengaji dulu. Memang ada riwayat-riwayat gitu. Jadi itu tujuan kita baca nama. Jadi yang awal ajalah, yang awal 5 minit 10 minit ajalah yang saya sebut. Selain daripada tu tak sebutlah. Jadi insya-Allah kita Idaman Penuntut, kita bahas bab apa?
bab aurat. Oh, bab aurat je. Bab aurat hari ni. Aurat dalam solat. Oh, bagus juga bab aurat dalam solat. Boleh buka sementara tu. Saya nak tengok siapa yang ada. Siapa yang hadir awal. Hadir lambat tu biasa. Masuk setelah setengah jam tu biasa. Dengar balik bukan dengar balik, share dulu, lepas tu bila free baru dengar. Tu biasa. Itu biasa, bila free baru dengar. Itu ada kalau orang ada kerja kan. Ini kita nak orang yang memang ada menunggu-nunggu. Mudah-mudahan sama-sama kita boleh mencari-cari nama-nama ini dalam syurga nanti. Bukan nama ni je lah, nama-nama yang seterusnya kita akan sebut setiap kali kuliah, sebelum kuliah. Kita tengok siapa yang ada. Siapa yang mula-mula ada. Tengok siapa yang oldest kan. Bukan oldest maksud tua ya. Oldest dalam Facebook ni tulis oldest. Yang paling tua juga oldest ni. Yang paling awal. Siapa yang paling awal? Farina Christina. Sama juga 6 minit yang terawal. Wan Rafidah sama juga yang awal-awal. AJK Masjid Salahuddin Al-Ayubi. Syida Ahmad, Abang Singa. Bukanlah. Awal lagi ada lah. Rosnah Muhammad, Ni MJ, J. Nur Hafizah Mat Isa, Fauziah Abdullah, Najihah Azman, Fauziah Abdullah. Sebut dah tadi. Ummu Ammar Danish, Rosizul Khairi. Ni lagi awal. Zainur Rafa. Dia ambil yang 6 minit, turun ke 3 minit. Gitu pula. Jad Abdul Rahman, Rosmalaili Umar, Aima Ismail, Hafiz Mukhtar, Kamil Nizam Parjo. Norizan Muhammad Zain, Sariah Sari, Singapura hadir. Alhamdulillah. Saiful Soleh, Jaafar Harun, Tupak. Fakhrul Novriansyah. Mungkin saat ini jumpa di dunia maya je. Semoga nanti jumpa langsung di syurga Allah. Amin. Ni orang jauh ni. Fakhrul seberang. Tadi seberang juga Singapura. Ni seberang juga. Zaini Selamis, Aizan Mamat. Assalamualaikum semua dari IM2. Ni orang Kuantan, orang jiran-jiran sana ni. Syarina Suhaimi, Kakak Lebah, Sakinah Yusof, Safia Sabtu, Edi Payet, Hafizan Azman, Siti Azmahani, Mamat Muhammad, Nizam Kala, Jasri Johari, Hafiz Mukhtar. Muka surat berapa? Muka surat 32 Rumi, Jawi 65. Yang kelima. Muka surat Jawi 65, muka surat Rumi 32. Okay, siapa lagi yang tak tersebut? Semua sebut dah yang awal. Yang lewat nasib lah. Jamilah Ismail, Alhamdulillah. Siti Azmahani, sebut dah tadi. Yang lambat tu tak sebut lah. Nak sebut soal lah nanti. Lepas ada soalan nanti adalah nama tu. Mudah-mudahan dengan nama yang kita sebut tadi. Dan bukan sebut sekali tak ingat. Sebut sekali tak ingat. Dia kena sebut berkali-kali. Jadi maksudnya kalau orang yang sentiasa melazimi follow sampai kata berbulan-bulan, 2, 3, 4 bulan, mungkin setahun, Azizah, Izzah, bertahun-tahun, ataupun tak sampai bertahun lah kot, berbulan-bulan, dia barulah lekat nama tu. Bila dia ingat nama tu, mudah-mudahan sama-sama kita cari sahabat-sahabat maya kita ni dekat alam syurga nanti. Saya cakap semalam, bukan semalam, hari tu lah, semalam kot, hari tu macam mana? Mungkinlah kita bayang-bayang, walaupun nikmat syurga tak boleh dibayang, kita cuba bayang-bayangkan ada dekat syurga tu, kat pintu syurga, kat tu syurga tu ada apa dia panggil, papan ke apa ke yang mengatakan besarnya syurga ni bilik dekat sini gini bertatahkan belian bla bla bla. Lepas tu ada untuk search. Mudah-mudahan gitulah. Ada search. Kita pun search nama. Nama sekawan kita. Ting. Alamat syurga yang ke-100 gini. Nak pergi, adakah anda nak pergi? Pop naik borok bu. Kita search tak ada nama tu. Nama siapa yang kita search ni? Nama-nama kawan-kawan kita lah. Kawan-kawan kita yang
Kawan-kawan kita yang memang di alam kawan yang sebenar, sahabat yang jumpa tu memang kita cari awal-awal dah. Ini dah cari awal-awal. Ini yang dah habis kawan-kawan tu, kita carilah kawan-kawan yang maya pula. Mungkinlah banyak masa kat syurga, don't worry. Abadan abada, selama-lamanya. Tak bazir masa pun. Jadi Sajzi Kadir, Muhammad Rizal, Arimi Abdul Rahman, Syida Ahmad, Ratifah Umar. Ni yang last minute ni. InsyaAllah. Baik. Buka muka surat 32 Rumi, Jawili 65, yang kelima. Yang kelima. Siapa ada soalan macam biasa? Ada lagi? Oh, dah pin dah pun ya. Dah pin dah. Masjid Salahuddin Al-Ayyubi 15. Tabung pembangunan Masjid Salahuddin. Tabung pembangunan tu ada nombor akaun tu. Siapa yang nak menyumbang ke masjid mana ada income sekarang ni kan. Boleh tu ada dia punya apa dia panggil tu, nombor akaun Bank Islam. Tabung pembangunan Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk pembangunan tu macam-macam lah kalau nak buat apa-apa kan. Mana dah tahu. Itulah menjadikan bekal kita untuk menuju ke alam barzakh, ke alam akhirat nanti. Itulah perjalanan kita. Mudah-mudahan dengan sebab sumbangan tu lah mungkin Allah bagi pakaian dekat kita dekat akhirat. Orang lain telanjang, mungkin bagi minum, mungkin bagi makanan, mungkin bagi teduh. Orang lain panas di padang mahsyar nanti. Mungkin. Mana kita tak tahu. Baik, saya ada salin, bukan salin apa panggil ni. Saya ada buat sikit screenshot kitab kita hari ni. Yang kelima ya. Yang kelima. Kitab Idaman Penuntut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang, kelima terbuka aurat. Yang atas tu keempat, yang bawah sikit tu. Kelima terbuka aurat. Yang termaklum di dalam sembahyang. Mudah aja tok guru kita ni tulis. Dia serah kat orang yang mengajar untuk terangkan. Pendek je dia punya. Kalau kita baca daripada awal, pendek aje. Apa dia? Kita baca daripada awal. Kelima terbuka aurat yang termaklum di dalam sembahyang, tetapi jika terbuka dengan sebab ditiup angin dan ditutupnya segera sebelum lalu masa sekurang-kurang tamakninah, niscaya tiada batal sembahyang selagi keadaan itu tiada berulang-ulang dan tiada berturut-turut. Sekadar gitu je. Kenapa? Terbuka aurat yang termaklum di dalam sembahyang. Perkataan yang termaklum di dalam sembahyang tu yang paling panjang sebenarnya, yang kita akan bahas kan. Termaklum. Bahasa sekarang, wajib tutup aurat dalam sembahyang. Macam mana yang korang dah tahu? Apa yang dah tahu tu? Dah tahulah. Itu masalah. Masalah sebab apa? Sebab orang yang mengajar yang kena terangkan. Tok guru kita tak nak terangkan. Dia kata dah termaklum. Macam mana nak tutup? Nampak warna kulit ke? Boleh nampak bentuk ke? Terbuka kot atas, terbuka kot bawah. Itu termaklum. Takkan tak reti lagi? Dia kata takkan tak reti lagi. Termaklum. Jadi kita nak bahas yang termaklum. Yang mana kita sedang membahaskan pembatal sembahyang. Dengan maksud perkara yang membatalkan sembahyang. Kita dah bahas. Yang pertama, bercakap batal sembahyang. Yang kedua, melakukan perbuatan banyak berturut-turut. Perbuatan fizikal kita lebih 3 kali. Gerakan besar, maka batal. Yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, berhadap besar. Dengan sebab berhadap besar, maka batallah sembahyang. Yang tengah-tengah sembahyang ni. Yang keempat, kena najis. Itu minggu lepas. Kena najis yang tiada dimaafkan. Itu minggu lepas. Kemudian yang kelima, ini yang malam ni, terbuka aurat. Cuma kita nak bahas maksud yang termaklum itu aja. Termaklum sahaja. Nak cerita pasal termaklum tu maksud apa? Panjang atau termaklum? Apa maksud termaklum? Maksudnya yang dah tahu. Apa yang dah tahu? Dia terang kan? Tak terang. Tak terang. Tapi dia beritahu yang termaklum. Yang kelima, macam biasa, siapa ada soal berkaitan dengan aurat, boleh soal di ruang komen di bawah dalam setengah jam lagi lah. Setengah jam lagi atau pukul 9 nanti. Boleh soal pukul 9 nanti.
untuk saya jawab, ataupun siapa yang nak, macam biasa dibuka bagi yang nak masuk secara video chat. Saya dah hantar dah secara video chat. Boleh tengok link yang saya baru bagi tu. Tu link tu, tekan itu dan sebagainya. Macam biasalah. Kemudian boleh video chat. Boleh soal secara, atau memberi pendapat secara video. Tekan je link tu. Baik. Kita nak bahas hari ini adalah terbuka aurat yang termaklum di dalam sembahyang. Termaklum tu, kita faham dalam solat wajib tutup aurat. Kalau aurat tak tutup, tak sah solat. Itu semua maklum. Semua sedia maklum. Kemudian wajib tutup aurat tu kerana aurat itu sendiri. Dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana aurat. Wajib tutup aurat kerana aurat itu sendiri. Wajib tutup aurat kerana aurat. Mula-mula tak faham, sekejap lagi faham bila kita buat contoh. Dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana aurat. Maknanya, kalaulah tengah-tengah malam yang gelap gelita, dia duduk dalam bilik sorang-sorang, malam pula gelap gelita 3 pagi, dia pula dalam bilik tak buka lampu. Dalam bilik dah lah gelap, tak ada tingkap. Luar pun gelap, lampu satu pun tak buka. Masuk bilik, bilik pun gelap. Dia sendiri pun tak boleh nampak muka dia sendiri. Dia sendiri pun gelap. Contohlah, dia sendiri pun gelap. Jadi dia sendiri pun tak boleh tengok dia walaupun dia ambil cermin. Nak bagi tu gelap hanya. Dia pun nak sembahyang syak lah kata. Adakah wajib tutup aurat? Sedangkan dia tak nampak pun, orang pun tak nampak aurat dia, dia pun tak nampak aurat dia. Adakah wajib tutup aurat? Wajib juga tutup aurat dalam sembahyang. Pusat sampai lutut bagi lelaki, perempuan semua seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangan. Jadi wajib tutup aurat kerana aurat tu maksud dia. Habis ada ke wajib tutup aurat kerana lain? Ada. Tapi bukan dalam sembahyang. Wajib tutup aurat di luar rumah. Wajib tutup aurat depan, bukan mahram, depan ajnabi, depan orang lelaki perempuan yang boleh kita kahwini dia. Maka dia panggil kena tutup aurat juga. Nak keluar rumah kena tutup aurat juga. Okey, kenapa tutup aurat di luar rumah? Dia nak keluar rumah, dia nak duduk depan ipar duai, duduk depan kawan-kawan, lelaki perempuan ni cerita berbeza jantina. Kena tutup aurat kan? Ya, kena tutup aurat. Kenapa kena tutup aurat? Dia bukan di luar sembahyang wajib tutup aurat bukan kerana aurat. Wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Itu dia. Wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Itu dua benda yang berbeza. Dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana aurat. Di luar sembahyang wajib tutup aurat. Di luar sembahyang wajib tutup aurat kerana haram dilihat oleh orang. Itu beza. Sama-sama wajib tutup aurat, tapi sebab dia tu berbeza, illah dia tu berbeza. Wajib tutup aurat kerana haram dilihat di luar sembahyang. Jadi kalaulah dia nak keluar rumah tak nak tutup aurat, haram ke? Tak, belum tentu haram. Belum tentu haram lagi. Nak keluar rumah ni, nak naik motor, nak pergi jalan lah naik motor, wajib tutup aurat? Belum tentu lagi. Mungkin wajib, mungkin tak wajib. Takkan nak naik motor pun tak wajib? Belum tentu. Sebab di luar sembahyang wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Jadi dia nak naik motor, nak pergi ke satu tempat. Di antara dia naik motor, start naik motor keluar rumah sehingga ke tempat dia nak pergi tu, ada tak orang melihat? Ada. Wajib tutup aurat. Bukan sebab dia nak pergi tu, bukan. Sebab ada orang nanti, maka wajib tutup aurat. Tapi kalau dia nak pergi satu tempat tu, tak ada orang, dia seorang je. Contoh dalam kebun, dia beli kebun besar, dia dah pagar semua kebun dia, memang tak ada orang. Dia naik motor, nak pergi daripada kebun durian Musangking kepada durian D24. Jauh lah juga, nak jalan kaki berpeluh lah. Dia naik motor sambil-sambil tunggu durian luruh. Dia naik motor, dia memang seorang dan dia dah tutup pintu pagar dah. Dia seorang dekat situ, dalam hutan pula tu. Adalah rumah kecil dia tu, tempat menunggu tu. Tempat menunggu, dia tunggu. Akhir sekali malah tutup aurat. Perempuan lah kata, laki pun sama lah. Laki pakai seluar pendek, perempuan tak pakai tudung, naik motor. Kenapa? Daripada Musangking nak pergi ke D24, dalam jarak dia kita agak 1 km ke setengah kilometer ke, tak kisahlah. Tapi memang tak ada orang.
Tak ada orang. Adakah wajib dia pakai tudung? Tak wajib. Walaupun dia naik motor, tak wajib. Sebab tak ada orang lihat. Beruk ada. Beruk tak ada masalah. Burung ada. Burung tak ada masalah. Tengok. Yang tak bolehnya, orang lain tengok. Ada tak? Tak ada. Maka tak wajib tutup aurat. Lelaki boleh pakai seluar pendek je? Boleh. Boleh. Malah telanjang pun boleh. Kerana dalam sembahyang, wajib tutup aurat kerana aurat. Sama ada orang nampak, orang tak nampak, dia sendiri nampak, dalam gelap, tak kisahlah. Janji kena tutup aurat. Sebab aurat. Di luar sembahyang, wajib tutup aurat kerana haram dilihat oleh orang. Kalau orang tak lihat, tak nampak, maka tak wajib tutup. Tak wajib tutup. Sunat tutup. Kenapa pula sunat tutup? Kan tak ada orang tengok. Malaikat ada. Malaikat ada. Duk main telanjang-telanjang gitu. Malaikat ada. Makruh. Malaikat. Tapi haram ke tak haram? Tak haram. Sebab tak ada orang tengok. Di luar sembahyang. Okey. Contohnya orang pakai tudung. Orang perempuan lah pakai tudung. Di luar solat. Di luar solat. Wajib pakai tudung tutup sekali dengan dagu. Banyak kali dah pesan bahawasanya dagu wajib tutup ketika keluar. Sebab dagu bukan muka. Dagu bukan muka. Dagu ni bukan muka. Jadi ketika keluar rumah wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Yang dibenarkan untuk didedahkan, maksud tak tutup, adalah muka dan sampai pergelangan tangan. Sini je. Bila sebut muka, dia adalah sampai sini. Ni, sini. Ni. Sini je. Itu nama muka. Bawah pada tu tak nama muka. Bukan muka. Bukan muka. Jadi dia wajib tutup. Sebab tempat dia nak keluar nanti ada orang boleh tengok. Maka haram. Maka dia wajib tutup. Kalau dia nak pergi tu tak ada orang, tak wajib tutup dagu. Ataupun yang dia nak pergi tu semua perempuan, tak ada lelaki, tak wajib tutup dagu. Tak wajib tutup dagu. Atau dia nak pergi tu ada lelaki, tapi dia pakai mask. Dia tak tutup dagu tapi dia pakai mask. Mask dia tu tutup sekali dengan dagu. Okey. Maka tak wajib tutup. Tak wajib tutup pakai tudung. Kerana dia tutup pakai mask. Tak apa. Walaupun dagu tak tutup. Maksudnya tak tutup dengan tudung. Dia akan cover dengan mask. Bila ada orang perempuan, dia cabut mask. Sebab perempuan. Bila ada orang lelaki, dia pakai mask. Pakai mask tu sekali tutup dagu. Maka tak ada masalah. Kenapa? Kenapa boleh gitu tu? Sebab di luar sembahyang, wajib tutup aurat di luar sembahyang kerana orang tengok. Kerana haram orang tengok. Dalam sembahyang berbeza. Dalam sembahyang, jika terbuka dagu, tak sah sembahyang. Walaupun tak ada orang tengok. Kerana dalam sembahyang wajib tutup aurat kerana aurat itu sendiri. Walaupun orang tak tengok, walaupun tak nampak, dagu terbuka, batal sembahyang. Itu beza. Itu beza. Menutup aurat dalam sembahyang dengan menutup aurat di luar sembahyang. Jika di luar sembahyang terlindung aurat tadi, dia tak tutup tapi dapat lindung, maka tak haram. Setiap kali jumpa lelaki dia tutup dagu. Setiap kali jumpa lelaki dia tak tutup dagu, tutup gini. Kenapa tu? Saja tutup. Maka tak perlu tak ada masalah kalau dia nak pakai tudung tak tutup dagu. Setiap kali jumpa lelaki tutup. Tutup dengan tangan. Tutup dengan tangan. Tak apa. Boleh ke nak buat kerja gitu? Nak bagi tahu di luar sembahyang wajib tutup aurat kerana haram dilihat. Kalau dia tak tutup, belum tentu haram lagi. Bila orang nak tengok, cepat-cepat dia tutup. Jangan bagi orang tengok. Memang pelik lah. Cuma itulah hukum dia. Itu hukum dia. Dalam sembahyang, sama ada orang nampak ataupun orang tak nampak, terdedah saja aurat. Terdedah saja aurat. Maka batallah sembahyangnya. Sama ada orang nampak, orang tak nampak, tengok ikut celah, tengok ikut bawah, ikut ini, ikut sengit, ikut ini, ikut atas, itu kita akan bahas nanti. Ustaz, ada video viral pasal wanita Islam yang tak pakai baju yang sesuai masa buat cucuk vaksin hingga nampak pakaian dalam. Nanti ada dulu, relax dulu. Tak jawab soalan lagi. Ada 2-3 soalan yang saya tengok tadi. Pertama, soalan
berkaitan dengan kain telekung kita orang Melayu ni, orang Nusantara pakai dua lapis kan. Macam mana kalau terbuka? Kalau terbuka gitu, tengok ke bawah. Kita akan tengok bahagian tu nanti. Tunggulah pukul 9. Nak habiskan silibus dulu. Silibus kena habis. Jadi itu yang maksud, itulah yang dimaksudkan termaklum. Nak bincang maklum je. Ada lagi maksud termaklum dalam kitab kita apa? Terbuka aurat yang termaklum di dalam sembahyang, maka batal sembahyang. Apa termaklum? Setera satu. Ada lagi termaklum, ada lagi termaklum. Katakan senang untuk guru kita, dia tulis termaklum. Orang yang mengajar yang kena terangkan. Termaklum. Okey. Okey. Jadi yang nak tutup, apa yang nak tutup? Masa menutup aurat tu dalam sembahyang. Dalam sembahyang, yang wajib tutup adalah warna kulit sahaja. Jika nampak warna kulit, maka batallah sembahyang. Jadi, menutup aurat bagi lelaki pusat sampai lutut, bagi perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan. Apa yang nak tutup? Warna kulit. Walaupun dia tutup pusat sampai lutut, tapi nampak warna kulit sebab kain dia agak nipis, maka dia nama tak tutup aurat, tak sah sembahyang. Walaupun dia kata tutup. Perempuan juga gitu. Mungkin dia pakai kain yang nipis. Maka nampak warna kulit, tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang. Dan dalam sembahyang tak disyaratkan nampak bentuk, tak disyaratkan. Dengan maksud, jika nampak bentuk sekalipun sah sembahyang. Sah sembahyang. Dengan maksud, saya biasa bagi contoh pakai bikini. Bikini, dia sembahyang pakai bikini. Tapi tutup lah, semua tutup kecuali muka dengan tangan je. Pergelangan tangan je, itu je yang dia tak tutup. Ataupun dia tutup semua. Tapi pakai bikini ni ketat lah. Adakah sah sembahyang dia? Sah. Sebab dalam sembahyang yang wajib tutup adalah warna kulit sahaja, bukannya bentuk. Bentuk tak wajib tutup, bentuk sunat tutup dalam sembahyang. Berbeza dengan luar sembahyang. Luar sembahyang maksudnya tutup aurat dua, iaitu wajib tutup warna kulit dan tutup bentuk. Jadi kalau pakai bikini keluar rumah, haram kalau ada orang tengok. Haram. Sedangkan pakai bikini yang sama sembahyang sah. Tu perbezaan di antara tutup aurat dalam sembahyang dan tutup aurat luar sembahyang. Tutup aurat luar sembahyang mesti memenuhi dua syarat. Yang pertama bentuk, yang kedua bentuk badan, kena tutup bentuk badan, jangan bagi nampak bentuk badan, baru nama tutup aurat. Yang kedua, jangan bagi nampak warna kulit. Tapi dalam sembahyang nampak bentuk pun nama tutup aurat juga, maka tak ada masalah sembahyang dia. Janji jangan nampak warna kulit. Cuma di luar sembahyang, perempuan pakai ketat haram lah. Sebab tak tutup aurat. Dipanggil tak tutup aurat sebab nampak bentuk. Bila nampak bentuk, istilahnya tak tutup aurat. Walaupun dia kata, saya tutup aurat lah, saya dedah muka dengan pergelangan tangan je. Maksud tutup aurat di luar sembahyang dua, iaitu tak nampak warna kulit. Betul. Bentuk nampak. Bentuk nampak. Anda tidak tutup aurat lagi. Walaupun dia dah claim, dia dah mengaku dia tutup aurat, sedangkan dia tak tutup lagi. Sebab tutup aurat bukan warna kulit semata-mata, dia termasuk bentuk juga. Salah satu tak buat, dia nama tak tutup aurat. Salah satu dia tak buat, dia nama tak tutup aurat. Dia diistilahkan tidak menutup aurat. Okey. Dalam sembahyang berbeza. Dalam sembahyang sekadar tutup warna kulit. Cuma kalau di luar sembahyang, bagi lelaki pakai ketat hukumnya makruh, bagi perempuan pakai ketat hukumnya haram. Baik ni luar sembahyang. Dalam sembahyang pakai ketat, bagi lelaki khilaful aula, bagi perempuan makruh. Dalam sembahyang pakai ketat kan sah kata tadi. Okey, maka bagi lelaki hukumnya khilaful aula. Di antara harus dengan makruh duduk tengah-tengah, khilaful aula. Bagi lelaki yang sembahyang dengan pakaian ketat, sah tapi khilaful aula. Bagi perempuan yang sembahyang pakai ketat, dalam keadaan tak ada orang tengok ni kan, pakai ketat, hukumnya makruh, tapi sah sembahyang. Di luar sembahyang, lelaki pakai ketat makruh, perempuan pakai ketat haram di luar sembahyang. Okey, tu hukum yang perbezaan hukum. Jadi apakah maksud tutup aurat? Maksud tutup aurat dalam sembahyang adalah tak nampak warna kulit.
adakah wajib pakai kain? Kain. Tak wajib pakai kain. Untuk tutup aurat tadi kan, kata jangan bagi nampak warna kulit tadi. Tak wajib pakai kain. Janji tak nampak warna kulit, maka boleh pakai selain daripada kain. Tak kisah nak pakai apa pun. Nak pakai kotak, nak pakai daun. Janji tak nampak warna kulit dalam sembahyang, boleh tutup dengan apa sahaja. Tak semestinya baju ataupun kain, benang yang dibuat pada benang. Bukan, tak semestinya. Tutuplah dengan apa. Sekalipun janji jangan nampak warna kulit, maka namanya dah tutup aurat dalam sembahyang. Malah jika melumurkan lumpur, dia duduk dalam hutan, dia nak sembahyang, kain baju dia basah, dia pakai gatal ke apa ke, nak sembahyang dah ni, dia seorang lah. Nak sembahyang macam mana ni? Dia tengok ada tempat mandi, ada lumpur, ada sungai ke, ada apa ke yang lumpur. Dia ambil lumpur tu, dia sapu seluruh badan dia. Bagi lelaki pusat sampai lutut, bagi perempuan seluruh badan, muka dan kecuali muka dan pergelangan tangan. Dia sapu. Lumpur tu katalah warna hitam. Warna hitam tu lah, warna coklat hitam tu. Bukan warna kulit dia, dia putih melepak. Dengan dia sapu lumpur tu dekat aurat dia, hilang warna kulit. Hilang warna kulit. Adakah boleh dia sembahyang? Boleh. Sah. Dia dikira sah sembahyang sebab dah tak nampak warna kulit. Tapi pastikan jangan kering lah. Kalau kering ketika sujud kerak, dia merekah, nampak habis masa basah-basah tu. Masa basah-basah tu boleh. Atau masa kering tapi bila dia sujud rukuk tak jadi merekah. Silakan. Walaupun pakai lumpur sekalipun. Janji jangan nampak warna kulit dalam sembahyang. Ataupun dia masuk dalam air, dia nak sembahyang macam tadi juga, dia seorang-seorang dalam hutan ke apa, kemudian baju dia kotor ke, ada najis ke sebagainya, buatlah masalah apa pun, dia sidai basuh, nantilah nak sembahyang, dia sembahyang dalam air. Boleh ke tak? Bagi lelaki lah, perempuan tak boleh. Lelaki boleh ke tak? Boleh, dengan syarat air tu kena keruh. Dia pun keruhkan air tu dah keruh, dia masuk sampai tahap pusat, dia pun sembahyang sah. Tapi masa sujud tarik nafas panjang-panjang. Nanti lemas. Yang penting masa dia sujud, jangan dia sujud terapung. Nampak punggung. Batal lah. Saya bukan nak cerita suruh buat, nak bagi tahu itu hukumnya. Janji tutup warna kulit, tak nampak warna kulit, sama ada tutup dengan lumpur, tutup dengan warna air keruh sekalipun, tak ada masalah dalam sembahyang. Tapi kita tutup dengan kain baju lah. Cuma itulah dia punya hukum. Janji tak nampak warna kulit. Itu yang maksud termaklum. Cerita pasal termaklum ni. Terbuka aurat batal sembahyang. Aurat yang mana? Yang termaklum. Ni yang termaklum ni. Apa lagi? Kalau kata dia tengah sembahyang, dia sembahyang dekat masjid, buat penjarakan sosial, akhir sekali terpaksa sembahyang kat luar. Katalah luar tempat tak ada bumbung. Sembahyang. Okey, sembahyang dia sah. Rakaat yang kedua, sebab apa sah? Sebab dia pakai baju, pakai elok je, pakai kain, tapi kain dia nipis. Walaupun kain dia nipis, tapi tak nampak warna kulit, maka sah. Yang dimaksudkan nampak warna kulit tadi bukan pergi tilik. Bukan pergi tengok dekat-dekat gitu, bukan. Sekadar tengok dalam jarak dua orang bercakap. Jarak ni, sini seorang, dua orang bercakap, jarak ni. Adakah orang ni nampak warna kulit dia? Nampak tak? Kain baju tadi. Tak nampak. Maka namanya dah tutup aurat, namanya dah boleh sah sembahyang. Walaupun kalau datang dekat-dekat, letak dekat mata, nampaklah, walaupun gitu. Sebab maksud tutup warna kulit dalam keadaan normal, dalam keadaan jarak dua orang bercakap. Itu maksud tutup warna kulit, tak nampak warna kulit. Dan bukan juga ada cahaya matahari. Dengan ada silauan cahaya matahari menyebabkan terkena cahaya, menyebabkan nampak warna kulit, nampak bayang-bayang warna kulit, nampak lagi sebab ada matahari. Itu pun tak dikira. Bukan maksud situ. Maksud nampak warna kulit dalam keadaan normal, tak ada cahaya matahari, tak ada apa, jarak agak-agak dua orang bercakap macam ni, sedepa jauh sangat, setengah depa kot, dua hasta lebih kurang, macam ni jarak ni, nampak tak warna kulit? Nampak? Tak nampak, maka sah dah pakai pakaian tu. Walaupun tengok dekat-dekat nampak. Tu. Jadi dia pun pakailah pakaian nipis yang mana kalau jarak dua orang bercakap memang tak nampak, maka sah sembahyang dia. Tengah-tengah sembahyang, rakaat yang kedua hujan. Dia duduk kat luar, kan cerita dia duduk kat luar masjid tadi. Hujan. Bila hujan basah berjeruk.
Masa tu melekat kat tubuh, tak ada masalah nampak bentuk. Tapi sebab kain nipis, nampak warna kulit, batal semayang dia. Batal semayang dia. Walaupun asalnya sah, tapi rakaat yang kedua hujan. Kalau pakai pakaian tebal tak apa, pakai pakaian nipis tu. Nampak warna kulit tu, pakai baju kemeja ke apa semua kan. Nampak. Kalau hujan boleh nampak tau. Jadi kalau pakai kain-kain macam cotton tu tak nampak lah kot. Nampak bila kena hujan tu. Jadi nampak je warna kulit, batal semayang. Okay. Dan yang terakhir adalah, maksud yang termaklum, yang terakhir adalah rambut. Rambut biasa perempuan lah, rambut adalah aurat juga, maka wajib tutup. Jika terkeluar rambut, adakah batal semayang? Terkeluar tanpa sengaja lah. Dia dah buat dah tapi terkeluar juga, lepas semayang baru sedar, ataupun tengah semayang tu baru sedar, adakah batal? Dia tengok tempat. Jika tempat yang keluar rambut tempat yang susah nak urus, duduk sini, dia banyak bulu banyak bulu roma ni, jadi anak rambut dia apa panjang. Jadi masa dia nak letak apa cekuk apa benda nama lupa yang dalam tu, lepas tu dia letak yang luar, kadang-kadang ada keluar sebab payah nak urus, payah sikit nak urus, tempat yang susah nak urus. Tengah-tengah semayang terkeluar sikit, memang terkeluar, ataupun lepas semayang baru sedar terkeluar. Masa bagi salam tu, masa nak raut muka tu, ada keluar sikit. Adakah batal semayang dah terbuka aurat gitu? Ditilik, tengok dulu. Jika yang keluar tu sikit sikit tu maksud satu ataupun dua urat keluar, dan tempat yang keluar satu ataupun dua tu adalah tempat yang susah nak diurus, iaitu tempat-tempat ni tempat susah nak urus, maka batal semayang. Maka tak batal semayang jika satu ataupun dua. Tapi kalau tiga batal. Maksudnya kalau sikit, satu ataupun dua urat, tak batal. Dia sama macam bulu kucing. Dia bela kucing, semayang-semayang ada dua urat bawah terperasan, ada dua urat bulu kucing, dia maaf. Satu urat dia maaf, tiga urat tak maaf. Ada dekat bulu kucing, bukan kucing hidup, bulu kucing yang tercabut. Sama je sebenarnya. Ada satu ataupun dua rambut dia, tapi tak tercabut lah. Satu ataupun dua terkeluar, tengok kat mana. Keluar tempat yang paling susah untuk diurus, di kawasan tepi ni, maka satu dua maaf. Kalau tiga batal. Tapi keluar di tempat yang senang diurus, tak dimaaf. Macam mana tempat yang mudah diurus? Kat sini mudah urus tak? Kat tengah ni senang tak urus rambut? Senang je. Tiba-tiba entah macam mana, berlubang ke apa ke, terkeluar. Terkeluar tu tak maaf. Sebab tempat yang mudah diurus. Di atas ni mudah je nak urus, tiba-tiba macam mana boleh keluar? Keluar satu pun tak maaf. Keluar satu pun tak maaf. Sebab tempat tu mudah nak urus, senang je kat sini, tiba-tiba boleh keluar satu. Asal boleh keluar? Cuai. Maka tak sah semayang. Tapi kalau keluar tempat yang susah untuk diurus, maka satu dan dua dia maaf, tiga tak maaf. Itu bagi orang perempuan lah. Habis. Masuk next. Seterusnya, Ustaz punya contoh memang contoh je pun. Okey? Nak bagi faham, fiqh dia kena gitu lah. Okey. Tetapi sambung kitab. Tetapi jika terbuka dengan sebab ditiup angin. Okey, dia dah tutup aurat, tiba-tiba terbuka, tengah-tengah semayang terbuka. Yang tadi cerita sebelum semayang, sebelum semayang settlekan dulu. Yang ini dah tutup elok-elok, tengah-tengah semayang terbuka. Tetapi jika terbuka dengan sebab ditiup angin, tengah semayang ni, dan ditutupnya segera sebelum lalu masa sekurang-kurang tumakninah. Itu dia nak terangkan maksud segera tu apa. Segera tu adalah kadar tumakninah. Biasa saya sebut kadar tumakninah. Apa dia tumakninah? Kadar subhanallah. Tu tumakninah. Subhanallah. Berapa? 1 saat, 1 saat setengah. Tapi tak sampai 2 saat. Itu kadar. Macam mana kadar tumakninah ataupun kadar sekurang-kurang tumakninah macam ni, ya. Tengok jari saya. Saya akan buat gini, kan? Okey, jari saya sekurang-kurang tumakninah dia gini. Dah. Tu, berapa saat? Sekurang-kurang tumakninah. Dah. 1 saat lebih sikit, 1 saat setengah. Tak sampai 2 saat. Kalau 2 saat macam ni. Tu 2 saat.
Dia kurang sikit dah. Tapi mungkin dimaafkan lah 1 hingga 2 saat tu, sebab kita nak betul-betul tepat tu payah juga. Cuma kadar tumakninah gitu je. Kadar tumakninah macam mana? Dah. 1 saat setengah. 1 saat sikit. 1 saat setengah. Tapi kalau kata 2 saat pun saya rasa insya-Allah dimaafkan. 2 saat, 3 saat lama dah. Okey, sebab kita nak betul-betul tepat-tepat tu payah juga. Jadi ditiup angin, terbukalah aurat dia ketika semayang. Okey. Dia pun tutup dalam masa macam tu. Macam mana nak buat? Tengah semayang, tiba-tiba terselak. Pop, terselak terselak. Kalau terselak, batal. Terselak angin, Allah, sebab angin terselak, batal. Boleh? Memang macam tak dan. Tapi itulah hukum dia. Kadar dia 1 saat setengah, maksimum 2 saat. Maaf lagi lah, kadar tumakninah. Terselak, habis. Kita pun kadang-kadang terselak. Kita pun kuatnya angin, terselak. Kita duduk loading, habis batal lah. Dia terselak, terselak, terus terselak, boleh lagi, terselak, boleh lagi, terselak dalam border, atas border, terselak, habis. Boleh tak? Tahu. Tapi boleh jadi terkejut. Reflex, terkejut. Dia kadang-kadang laju. Kita punya reflex kan, badan punya reflex memang laju. Dah otak kita apa jenis mana-mana, bahagian otak mana tah yang dikontrol tu? Apa yang kontrol yang belakang kan? Medula oblongata. Saya minta ingat belajar lama, hafal dulu. Ada satu dalam otak kita, dia kontrol nafas yang semula jadi ni. Yang bukan kita yang buat, dia refleks lah. Yang ketuk lutut tu, benda tu. Refleks tu, dia laju macam kilat. Tutup. Jadi kadar tumakninah ni logik lah. Maksudnya boleh jadilah. Cuma kadang-kadang orang tu jenis loading tak cukup data ambil yang murah. Macam mana loading lambat habis bye bye. Betul tak medulla oblongata? Saya rasa macam betul je. Dia lah kontrol semua kan. Napas kita bukannya nak bernapas. Bukan kita, sekejap aku nak bernapas. Lepas tu tiba sesak. Kenapa? Aku lupa nak bernapas. Kejap. Mana ada? Automatik kan. Jadi ada lagi refleks yang automatik tu. Yang automatik refleks tu yang itulah. Saya tak tahulah ya ke tidak. Kadang-kadang sembang kenjang. Doktor kata salah tu ustaz. Macam itulah, fahamlah maksud saya tu. Okey, jadi yang refleks tu memang laju sebenarnya, memang laju. Okey, jadi dia kata tetapi jika terbuka dengan sebab ditiup angin dan ditutupnya segera sebelum lalu masa sekurang-kurang tumakninah, nescaya tiada batal semayangnya, tak batal. Tapi ada syarat lagi. Syarat selagi ketiadaan itu tiada berulang-ulang dan tidak berturut-turut. Bukan kejap-kejap lepas angin tutup, lepas angin tutup, lepas angin tutup, lepas angin tutup. Angin kuat kat situ. Kalau macam tu batal. Batal bukan sebab banyak kali, bukan. Batal sebab 3 kali berturut-turut lah. Contohnya dia semayang, terselak, dia tutup. Masa dia nak tutup yang ni pula terselak, dia ambil tangan ni pula tutup, dia ambil tangan ni pula tutup. Kan dah lebih 3 gerakan, batal. Tu maksud dia. Maksudnya jagalah 3 gerakan. Jagalah 3 gerakan walaupun kalau tak bergerak menyebabkan batal semayang sebab angin tolak pakaian tadi, menyebabkan batal semayang. Tapi tetap kena jaga juga gerakan. Jangan lebih 3 gerakan besar. Lebih 3 gerakan besar, batal semayang juga. Tu je nak beritahu. Seterusnya, sambung lagi. Sebaliknya, jika ada demikian itu, ni cerita pasal tadi lah. Jika ada demikian itu apa? Dah berturut-turut kejap kau ni menyebabkan lebih 3 gerakan besar. Dia akan bagi alasan. Dia kata sebab walaupun 3 gerakan besar bergerak banyak kali, tapi sebab nak tutup aurat. Kalau tak tutup batal. Dia akan bagi alasan tu. Dia kata sebaliknya, jika ada demikian itu dan membawa kepada gerak yang banyak. Macam mana gerak banyak? Juga gerak yang banyak juga batal juga semayang.
Walaupun alasan dia tu kukuh, aku bergerak banyak sebab angin. Angin bukan kita boleh kontrol. Dia datang sendiri. Contoh kita datang. Jadi sebab tu aku tutup lah. Kita bukan boleh buat macam mana pun. Jadi kalau tidak batal sembahyang aku. Jadi alasan dia kukuh lah. Walaupun alasan kukuh, walaupun kerana nak mengelakkan daripada batal, dengan gerak 3 kali sebab banyak sangat, angin tu banyak sangat, menyebabkan batal juga. Okey. Sambung lagi. Siapa ada soal boleh soal lah, nak habis dah. Siapa ada soal boleh soal. Siapa nak masuk video chat boleh masuk. Okey. Adapun jika dibuka dengan sengaja. Adapun jika dibuka dengan sengaja. Dia buka sengaja. Buka sengaja. Batal sembahyang. Walaupun sekejap. Walaupun setengah saat. Boring. Dia buka dengan sengaja. Buka aurat. Tutup balik. Batal. Walaupun 1 saat. Walaupun sekejap sangat. Batal. Sebab sengaja. Yang tadi tu tak sengaja. Yang angin tadi. 1, batal. Dibuka dengan sengaja. Ataupun jika dibuka atau dibuka oleh binatang. Binatang selak. Seperti monyet. Contoh monyet. Monyet ke? Tapi kita tak bela monyet. Orang ni geng-geng kucing. Kucing selak. Kucing bergurau. Kan dia tengok kain tu bergerak. Dia ingat nak gurau dengan dia. Dia selak oleh kucing. Samalah. Sebab monyet ni macam tak logik aje. Diselak oleh monyet. Dalam hutan lain lah. Binatang yang selak. Yang selak tu kucing ke, monyet ke, tak kisahlah. Dia selak. Adakah batal? Batal. Binatang batal. Walaupun tutup dengan segera. Tutup. Kucing selak, cepat-cepat kita tutup dengan segera, kadar tamakninah. Batal juga. Ataupun dia sengaja buka boring-boring. Walaupun kadar tamakninah kurang daripada kadar tamakninah, batal juga. Sebab sengaja. Atau oleh kanak-kanak. Ataupun kanak-kanak yang belum mumayyiz. Sekalipun belum mumayyiz, maksudnya baby. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu jenis baru tengah-tengah on off tu. Cerdik tak cerdik duduk tengah-tengah tu. Kalau 5 tahun, 6 tahun dah cerdik dah kan. Jadi adakah batal? Budak-budak baby je pun batal juga. Di sini kita dapat faham, kalaulah kanak-kanak yang belum mumayyiz, baby umur 2-3 tahun batal. Kalau baby umur 40 tahun selak lagilah batal. Orang lah maksudnya. Orang dewasa selak. Baby umur 47 tahun selak isteri dia punya tengah sembahyang. Haram lah. Yang menyelak tu haram lah. Sebab buat kerja apa gitu. Sabar nak selak pun. Haram. Yang kedua, batal. Kita nak cerita pasal batal tu. Sebab kalau baby yang tak reti apa, 2-3 tahun yang belum mumayyiz, selak pun batal. Yang kita boleh kita kata tidak berakal lagi pun batal. Monyet kucing pun batal. Ini kan pula bukan binatang. Umur dah balik dah pun, contohlah, dah besar dah pun, selak batal. Tapi haram lah sebab dia mukallaf, dia dah akil balik, maka perbuatan tu haram. Orang yang semayang tu tak haram sebab mana tahu orang tu nak buka. Jadi sabar dulu kalau nak selak-selak. Okey. Sekalipun tutup balik dengan segera. Yang dibuka oleh kanak-kanak belum mumayyiz, dibuka oleh kanak-kanak 40 tahun, dibuka oleh monyet kucing, dibuka sendiri. Macam ni lah, senang cerita macam ni. Selain daripada kena angin, settle. Terbuka aurat selain daripada kena angin. Selain daripada dibuka selain daripada kena angin. Angin je di maaf. Itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain dia kata semua maaf.
Kalau terbuka, tutup segera. Kadar tumakninah, sah semayang. Itu mazhab lain, pendapat lain. Pendapat mutamak mazhab Syafi'i, hanya angin jadi maaf. Itu pun dengan tutup segera. Selain daripada angin, tak maaf. Selain daripada angin, tak maaf. Mazhab lain atau pendapat lain ada, tapi bukan muktamad. Apa sahaja binatang ke orang ke apa ke, sengaja tak sengaja, janji buka tutup balik. Tutup balik dalam kadar tumakninah. Sah semayang, masih sah lagi. Jadi mazhab Syafi'i pendapat muktamad dalam kitab kita ni, iaitu selain daripada angin, tak maaf. Angin je maaf, tutup segera. Selain daripada angin, tutup segera pun tak maaf. Okey. Atau dibuka dengan tersalah. Dan tiada ditutup dengan segera. Sama juga hukumnya. Okey. Yang ini, yang tadi dia buka dengan sengaja. Walaupun buka dengan sengaja, boring-boring, buka aurat dia, pop, tutup balik, batal. Sebab terbuka aurat. Tutup balik kan, kadar tu satu saat pun tak sampai kerana sengaja. Okey. Kalau tak sengaja tak batal. Terbuka tu tak sengaja. Terbuka tak sengaja, yang mana yang tak sengaja tu dia yang buka, bukan orang yang buka. Kan? Dia yang buka. Kalau orang yang buka, bukan orang binatang yang lain, pihak lain, third party, pihak yang ketiga yang buka, batal. Tak kira kejap ke tutup balik ke, tak kira. Mazhab Syafi'i tak kira. Hanya angin je yang third party yang dimaafkan. Third party maksud pihak ketiga yang membuka. Pihak ketiga, angin tu pihak ketiga lah, maka dimaafkan angin. Selain pada angin, third party tak maaf. Tak maaf. Kalau dia sendiri buka, tak maaf juga, walaupun tutup dengan segera. Habis kalau terbuka, siapa buka? Dia sendiri buka. Tu dia maaf, dia sendiri. Atau dibuka dengan tersalah, dia sendiri terbuka tapi tersalah, tak sengaja. Okey? Dan ditutup dengan segera, maaf. Dia nak angkat ke takbir ke, nak sami Allah ke, nak buatlah sesuatu, ataupun masa nak bangun tu terpijak, macam mana? Masa sujud tu kaki terkeluar sikit ke, buatlah macam mana pun. Masa nak bangun tu tangan tertekan kain telekung, pakai pula macam ni, bila tekan masa nak bukan tangan nak bangun. Yelah, tangan tertekan, lepas akhir sekali terseret. Saya nak sebut tak reti yang mana tertinggal. Terseret, terpijak mana-mana bahagian kain semayang, menyebabkan terseret. Terbuka ke sini. Terseret kan, sebab dia pijak kat bawah tu. Dia pijak kain telekung dia. Cepat-cepat tutup. Itu tak apa. Sebab bukan dia sengaja buka dagu dia. Bagi orang perempuan lah. Bagi lelaki, tak sengaja. Macam mana bagi lelaki? Bagi lelaki, dia duduk tahiyat awal contoh. Dia semayang pakai baju Melayu. Lepas tu pakai kain plekat, katalah tahiyat awal. Habis tahiyat awal, dia bangun rakaat ketiga, dia je bangun, kain dia tak bangun. Dia bangun, kain dia masih lagi tahiyat. Jadi macam mana dia pun masa kain dia tu nak jatuh, tapi aurat dah nampak sikit dah, peha dah nampak sikit dah, tak sampai satu saat je nampak apa. Dia ambil syup, silah. Dalam keadaan gerakan, jangan bagi gerakan lebih 3 kali gerakan besar lah, jaga yang tu lah, maka sah semayang dia, dimaafkan. Contohnya masa dia bangun tu, kain dia kata tak puas, aku nak tahiyat lagi. Kain dia kata, aku nak tahiyat lagi, tak puas. Dia sekejap sangat tahiyat, maka kain dia nak turun ke bawah. Sebab tu lah kena kilah lah elok-elok. Okay. Jadi bila nak turun ke bawah, masa dia dah bangun tu, jatuh kain tu sikit, dia syup cepat-cepat, pegang, tarik ke atas. Padahal dah nampak aurat dah. Orang belakang nampak, rupanya ada tak lalat, orang belakang nampak, contohlah kan. Tutup. Tapi sekejap je, kadang tutup, pegang. Jangan pegang. Jangan bergerak lagi sebab takut gerakan banyak, pegang. Jadi kosong balik. Dah banyak kali lah saya sebut. Lepas tu ambil tangan ni, syup. Diam kejap. Kosong balik, betul? Sup 2 kali. Kosong balik. Macam tu lah cara dia. Dia bukan kalau dah 2 gerakan, satu lagi batal. Tak, yang berturut-turut yang batal. Okey? Tutup tak sengaja, perempuan masalahnya mungkin terselak kaki, mungkin terselak dagu yang tadi tu. Itu biasa berlaku. Terselak kain telekung, dia pakai kain telekung,
sampai ke peha ke kan, ke pinggang ke, kain telekung dia bawah tu ada kain. Tapi masa dia nak bangun, nak buat pergerakan sembahyang, dia buat gini. Tu. Kan buat gitu kan. Itu sengaja. Kalau tak sengaja, masa nak Allah tapi tak sengaja. Tak sengaja. Dalam kadar yang pendek sangat. 1 saat aja. Tutup cepat-cepat. Dalam keadaan tak sengaja. Tu dimaafkan juga. Tu bagi orang perempuan lah. Jadi buatlah contoh lain-lain juga. Buat contoh lain-lain juga. Itu adalah mazhab Syafi'i. Okey. Yang terakhir, tak ada dalam kitab kita. Habis. Tak ada dalam kitab kita dah. Habis dah kat situ dah. Tu aja. Kita masuk yang kelima nanti. Yang keenam. Berubah niat. Yang ni yang terakhir sebab saya nak share juga sebab dia penting. Ni penting. Yang tak ada dalam kitab, yang termasuk dalam termaklum juga. Termasuk juga. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i wajib tutup sebab ada soalan tadi. Saya terus jawab soalan lah. Saya tak pilih tapi saya nampak ada soalan. Dia kata adakah kalau pakai kain telekung, saya terus jawab soalan ni. Pakai kain telekung 2 lapis. Satu kot atas, satu kot bawah. Bawah tu kain, atas tu sampai peha ataupun sampai pinggang. Ataupun sampai peha atau sampai lutut. Dia tak ada pakai kain telekung tu sampai kaki, tak ada. Dia sampai lutut, sampai peha, sampai pinggang. Itu dia punya kain atas. Yang bawah daripada pinggang ni, diikat kat pinggang sampai ke bawah. Itulah kain telekung dekat Nusantara ni lah, kat kita sekarang ni. Yang kita duk pakai, yang tok nenek kita pakai pun dah mungkin beratus tahun dah. Kain telekung putih tu. Yang 2 tu Yang cantik pakai 1 sebenarnya. 1 sampai ke bawah. Nak pakai 2 pun boleh juga. Cuma saya nak jawab soalan tu. Dia kata apabila terselak masa dia nak buat pergerakan sembahyang tu kan selak. Dia masa dia angkat, masa dia nak takbir tu, kalau dia angkat gitu, kalau dah lah kain telekung pendek contohnya, kalau angkat bimbang juga nampak. Jadi dia pun buat gini. Gitu. nak angkat Allah, sami Allah, alhamdulillah, dia buat gitu. Jadi ketika pergerakan sembahyang, kain yang belah atas, telekung yang belah atas, dia akan terselak. Tapi nampak kat bawah je, dia kata. Soalan tadi, saya baca awal-awal tadi. Nampak kat bawah je. Kat bawah. Ni kain telekung dia, nampak kat bawah tu. Kat bawah tu je. Nampaklah mungkin nampak leher dia kalau tengok kat bawah tu lah. Nampak kalau dia pakai baju pendek kan, dia pakai t-shirt, nampak ni kalau tengok kat bawah ketika selak. Nampak kat bawah. Adakah batal? Sedangkan luar tutup semua. Kalau tengok kat bawah, dia kata adakah sama macam tengok kat bawah sungguh. Bawah apa? Bawah rumah. Kau pakai elok tutup dah. Tiba-tiba ada orang intai kat bawah. Intai kat bawah rumah. Semua tutup. Yang itu dimaaf. Sebab orang yang tengok kat bawah. Yang ni dia kata adakah dimaaf juga kalau nampak kat bawah tapi bukan bawah tempat kaki tadi. Bawah sampai lutut, sampai peha je. Yang dia tutup pakai kain telekung. Tu soalan dia tadi. Saya akan jawab soalan tu sekali dengan nota saya ni. Mazhab Syafi'i wajib tutup pada pihak keliling 360 darjah sekeliling dan pihak atas. Pihak bawah tak kira, tak termasuk pihak bawah. Macam mana tak termasuk pihak bawah? Yang mana ketika sembahyang, lelaki tu sembahyang, masa dia sujud nampak nampak kaki tu, nampak bukan pangkal. Apa dia panggil? Pangkal. Hujung. Nampak hujung peha dia. Kepala lutut dia tu nampak kat bawah. Tapi asal dia duduk di bawah. Bila sujud baru nampak, itu dimaaf. Tu settle. Kerana yang wajib ditutup pihak atas dan pihak tepi. Yang masa sujud tu asalnya pihak bawah, tapi nak sujud terpaksa jadi gitu. Lepas tu dia maaf. Habis nak sujud kalau tak lipat kaki je ni. Macam ni. Tu tonggang. Mana boleh? Okey, jadi macam mana? Jadi dia maaf. Tu bagi lelaki. Jadi sekarang ni yang wajib tutup daripada pihak atas dan tepi. Jika saya biasa bagi contoh dulu, jika dia tak kancing baju bagi lelaki, pakai jubah tapi buka kancing, tak kancing. Kemudian nampak kat sini. Sebab tak kancing, nampak kat sini.
Masa rukuk tu dia pergi nampak, maka batal sembahyang dia. Nampak apa? Nampak pusat. Sebab dia pakai seluar ataupun pakai kain bawah pusat bagi lelaki. Jadi kau atas boleh nampak, tapi dia kata tak ada orang nampak pun. Dah sebut awal-awal tadi. Dalam masalah sembahyang, wajib tutup aurat kerana aurat, bukan kerana orang tengok, bukan kerana orang nampak. Di luar sembahyang baru ya wajib tutup aurat kerana orang tengok. Jadi jika dia bergerak-gerak sebab dia tak kancing, masa dia sembahyang berdiri mungkin sah sebab melekat dekat badan dia. Masa dia rukuk akan jatuh ke bawah. Macam tu, nampak tu. Dia sendirilah nampak. Ataupun kalau dia tak nampak sekalipun, kalau tengok nampak, batal sembahyang bagi lelaki. Perempuan lebih-lebih lagi lah. Jadi cara untuk settle masalah ni, dia kena naikkan seluar dia. Kalau dia pakai kat dalam, seluar jubah tu naikkan atas pusat. Nampak pun tak apalah sebab tutup pusat sampai ke lutut. Ataupun kalau kain, kilah naik atas pusat. Jadi walaupun dia tak kancing, sah lah sembahyang dia sebab memang nampak tapi tak nampak pusat bagi lelaki. Ataupun kancing lah, tak payahlah nak buat naik atas pusat pun kain tadi, kancing lah. Kancing lah. Okey, itu adalah bagi lelaki. Dan itu adalah mazhab Syafi'i, wajib tutup bahagian atas dan bahagian tepi sahaja. Bahagian bawah tak wajib, sebab bawah memang orang nak intai apa kat bawah tu kan. Kalau orang nampak sekalipun tetap sah juga sembahyang dia sebab dia bahagian pihak bawah. Itu mazhab Syafi'i. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dimaafkan daripada semua arah. Atas, bawah, kiri, kanan. Kalau nampak pun dia maaf. Janji dia tutup. Jika nampak kat atas, dia maaf. Tengok nampak nampak kat tepi, dia maaf. Nampak kat tepi macam mana? Contohnya lelaki, bukan lelaki, perempuan. Lelaki tak ada. Dia tak pakai kain telekung, dia pakai baju untuk dia sembahyang. Tak ada masalah, janji tutup aurat. Tapi dia punya lengan ni luas. Dia tak kancing. Ketika dia sembahyang, terselak, batal. Ataupun tak terselak. Tapi ketika macam ni okey lagi. Ketika dia nak rukuk sami Allah, tu. Nampak tak? Nampak. Bagi orang perempuan sini dah aurat. Nampak. Kerana dia punya lengan ni, lengan baju dia ni luas. Dia tak kancing. Maka batal. Okey, maka batal. Batal. Sebab dia pihak tepi. Batal. Ataupun pihak atas, batal juga. Jika nampak kot pihak atas. Macam mana? Perempuan tak boleh lah dia pakai tutup gitu lah. Lelaki boleh nampak kot pihak atas, ikut bahagian atas. Jadi jika nampak kot atas, nampak ataupun terdedahnya aurat ikut atas ataupun ikut tepi, batal sembahyang. Kalau mazhab Syafi'i, kot atas nampak ke, terdedah kot atas tu maksud yang macam tadi lah, terbuka sikit tu. Dia tutup tapi nampak kot atas. Kalau lelaki tak ada masalah nampak ni. Kalau perempuan nampak kot ni, dia maaf semua arah dia maaf. Hatta nampak kaki pun dia maaf. Sebab dia kaki bukan aurat, kaki pun tak apa, terbuka. Itu mazhab Hanafi. Okey, yang dia soal tadi adalah pakai kain telekung dua, nampak kot bawah, dia kata. Adakah maaf mazhab Syafi'i ni? Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi sah, tak ada masalah dah. Pakai kain telekung macam mana pun sah. Janji tu tak aurat. Nampak kot bawah ni, nampak sebab kain telekung dua, dalam dia tak pakai baju, dalam dia pakai t-shirt. Kalau masa terselak tu nak boleh nampak kot kain telekung bawah, sah, tak ada masalah dah. Tak ada masalah mazhab Hanafi. Tak ada masalah. Mazhab Syafi'i, ada masalah. Kan kata jika ada orang tengok kot bawah, iaitu ikut tapak kaki, dia maaf. Betul? Dia maaf sebab yang wajib tutup atas dengan tepi aja. Bawah tak wajib sebab kejadian pakaian memang gitu. Sarung gitu. Maka ikut bawah walaupun nampak dia maaf. Soalan dia adalah, adakah tengok ikut kain telekung yang pakai sampai lutut sampai peha tadi, nampak kot tu, nampak dia punya leher, nampak dia punya lengan. Sebab dia tak tutup dalam. Dia tutup sebab dia kata dah tutup kat luar, tak payah pakai baju dalam, t-shirt pun boleh, dia kata gitu. Jadi nampak kot bawah. Adakah dimaafkan nampak kot bawah tu yang daripada lutut, daripada peha tu? Kalau tengok kot tu lah. Tengok kot tu masa terselak, bukan terangkat. Terselak gitu je, terbang masa dia bergerak tu akan berterbangan. Masa dia bergerak, masa nak bergerak melakukan perbuatan sembahyang tu dia akan. Jadi kalau intai kot tu memang nampak ikut kepala lutut tu.
Adakah sama dengan intai ikut bawah rumah? Ikut bawah rumah dia maaf. Adakah dia maaf? Tidak. Tak maaf. Tidak maaf. Tidak dimaaf. Dengan maksud, sabar, soalan saya jawab sekejap lagi. Telekung berlengan, ada tali sangkut di jari. Boleh jadi juga. Betul juga gitu. Boleh jadilah. Yang kata menyebabkan tengah-tengah tu terbuka dedah aurat kan, tutup segera. Tak ada masalah. Okey. Adakah dia maaf? Tak maaf. Kata ikut bawah maaf. Maksud ikut bawah maaf adalah bawah tapak kaki, ataupun setelah ditutup segala aurat dia, yang mana kalau kata orang perempuan, dia tutup daripada atas sampai tapak kaki, tutup semua. Tapi bawah tapak kaki tu berlubang. Jika orang tengok kot bawah tu, maka dimaaf, sebab hanya wajib tutup tepi dan atas, kerana telah sempurna tutup aurat satu pakaian. Tapi kalau dia pakai dua pakaian, satu kain, satu telekung, pakai tu pula sampai ke lutut, sampai ke peha aja, tapi dia kata tak apa sebab ada kain kat dalam. Betul lah. Apabila nampak ikut kain telekung yang sampai peha dia tadi tu, bila masa dia bergerak terselak tu, tak dimaaf. Dengan maksud batal sembahyang. Jika dia kat dalam tu dia tak pakai baju ataupun tak tutup semua. Dan biasanya memang tak tutup semua, nampak leher. Nampak, kalau pakai baju pun t-shirt aja. Ataupun kalau pakai baju pun memang terselak-selak kalau tengok ke bawah, maka batal sembahyang. Yang dimaaf jika setelah sempurna tutup semua sampai ke kaki, baru dimaaf kalau tengok ke bawah. Kalau ada dua, dia seumpama lengan macam ni. Ini kan, asalnya dia tutup. Dia dah tutup dah. Tutup asalnya. Asalnya tutup. Masa dia semayang pun dia pegang gini. Sah. Lengan baju. Tapi bila dia nak bergerak sambil Allah liman hamid, nak bergerak tu, dia akan jadi gini. Tak batal semayang. Kenapa batal? Tadi tak batal, tutup. Sekarang batal. Ketika gerakan nampak kot ni. Walaupun asal lengan kot bawah. Dia bawah ni. Kalau kita buat gini, dia bawah. Ikut bawah. Maka adakah kalau dia tak kancing, sah semayang dia? Kalau dia bawah gini, bawah ni, tak sah, sebab dia tak tutup sempurna lagi aurat dia. Masih dia bergerak tu, masa bergerak tu nampak tu. Tak boleh. Tak sah. Dia kena kancing juga. Jadi samalah lengan baju tadi, perumpamaan dengan sarung sampai ke peha, sampai ke pinggang, sampai ke lutut. Ketika terselak, dia je kata kalau tengok kat bawah nampak. Sebenarnya itu bukan bawah, itu tepi dia panggil. Bila terselak, kain tu terselak, dia akan jadi selak gitu tau. Bila selak gitu, tengok ni nama kot tepi. Kot bawah ni kot bawah. Ni kain dia tutup semua, tengok kot bawah. Ini dia maaf. Sebab ni bawah. Bila dia tutup separuh aja, bila terselak kain ni sampai lutut, sampai peha tadi terselak, dia kata tengok kat bawah. Bukan bawah, dia gini sebenarnya. Bila terselak, mesti kain tu gini. Dia gini sebenarnya, gini. Dia bukan gini, dia gini. Kalau gini tak apa, dia gini sikit. Tengok kot ni. Ini tepi tau, bukan bawah. Sebab tu batal sembahyang. Jadi soalan, adakah dah sembahyang berpuluh-puluh tahun tu macam mana? Ini adalah perkara yang halus-halus dalam agama. Saya biasa sebut benda ni. Sebut perkara ni. Dalam agama kita ada benda halus, ada benda kasar. Benda halus ni dia kena mengaji lebih. Benda kasar ni mudahnya kita nak tahu. Kadang-kadang tak belajar pun kita boleh tahu dengan kita tengok aja. Tapi yang benda halus ni kena detailkan, mengaji sungguh bertahun-tahun baru berjumpa. Adakah dia adakah perkara ini benda halus atau benda kasar? Dia adalah benda halus. Bila benda halus, orang awam macam kita buat, maka dia dimaafkan. Kalau tak tahu dimaafkan. Kalau dah tahu tak maaf lah. Kalau tak tahu dimaafkan. Sebab dia bukannya perkara, istilah yang saya biasa sebut, al-ma'lum minaddin bid-darurah. Perkara yang termaklum daripada hukum-hukum agama, benda tu maklum dengan darurat ataupun dengan mudah-mudah. Itu maksud darurat. Dengan mudah-mudah. Dapat tahu perkara tu mudah-mudah. Benda yang kasar-kasar dalam agama. Benda yang mudah-mudah dalam agama. Adakah ini benda yang mudah-mudah dalam agama? Tidak, dia details. Benda halus. Maka jika orang awam buat, dimaaf. Lebih-lebih lagi,
Tambahan pula pada mazhab Hanafi, tak kisahlah kod belah mana pun, kalau ternampak, dimaaf. Nampak pula kejap, sup tutup, lagilah dimaaf. Sedangkan mazhab Syafi'i sendiri pun, jika terselak tak sengaja, tutup segera, dimaaf. Yang sebut tadi kan, masa dia terselak tu, dia bukan terselak tu, dia masa dia bergerak tu, dia jatuh je. Satu saat setengah je nampak tu, dalam keadaan tak sengaja. Jadi bila terselak tu, sekejap je dia tutup sendiri. Lainlah baru jatuh. Oh, lama mana ada gitu. Maka tambah lagi, jika sekejap sangat terbuka tu, walaupun ikut tepi kita panggil, kan kata kalau tak sengaja tadi tutup dengan segera, dimaaf mazhab Syafi'i pun. Kalau lama ke, kalau bukan lama, kalau tak dimaaf mazhab Syafi'i pun, mazhab Hanafi sah. Kalau mazhab Hanafi tak sah pun, katalah semua tak sah, bukan perkara al-ma'lum minad din bid-darurah, bukan perkara yang halus-halus dalam agama, dia perkara yang kasar-kasar. Bukan perkara yang kasar-kasar dalam agama, dia perkara yang halus-halus, maka dimaaf juga. Jadi jangan kecoh-kecoh, sebab benda ni kecoh ni. Jangan kecoh-kecoh. Jangan kecoh-kecoh, maksudnya benda yang lepas jangan dikenang. Sembahyanglah, belilah kain terkun yang lain yang serelum. Lupa nama tak sebut lah. Orang utara panggil serelum, atas sampai bawah. Jangan ada dua-dua dah. Kalau ada dua-dua tu, hati-hatilah, jangan diselak. Boleh pakai tapi jangan diselak. Selak-selak tu, kerana dah tahu dah sekarang. Baik. Habis. Pukul apa dah? Allah, 9 lebih sikit. Baik, kita tengok soalan. Soalan berhenti sekarang. Tak boleh dah soal. Berhenti. Tengok soalan yang pertama. Bertahun-tahun dah Ustaz khatam kita haid dan nifas. Alhamdulillah, terbaik. Terbaik. Ustaz cari nama saya sama di syurga lah. Sama-sama lah kita. Tak ada ustaz tak ustaz lah, ustaz ustazah lah. Tak ada. Sama-sama cari. Ini duk harap kat ustaz lah cari. Kita ni pun tak tahu ke mana lagi lah. Puan Ratifah Omar. Tak tahu mana yang pangkal, mana yang hujung ni. Nampak je duk cakap, duduk ustaz tak ustaz, tak tahu hujung pangkal lagi. Sebab kita dalam agama kita ada 3. Ada akidah. Akidah tu kita yakinlah. Ada syariat. Dan ada juga dalaman tasawuf. Yang dalaman ni macam mana? Dengki, riak, takabur, ujub. Itu pun risau juga. Walaupun ustaz tak ustaz pun. Kadang-kadang orang yang belajar hatinya lebih murni daripada orang mengajar. Benda hati ni payah nak cerita. Jadi janganlah kata ustaz cari nama saya. Sama-sama carilah. Sama-sama search. Tekan search. Cek, enter. Macam mana boleh ingat? Tak ingat apa hari-hari duk sebut. Hari-hari kita duk ulang. Tekan tak ada ter lah. Mana ada kelajuan gigahertz, megahertz, mana ada dah. Top. Surga kan? Belum tekan lagi dah keluar dah. Sama-sama cari. Mana lagi? Okey. Atikah. Jika ibu tak tutup rambut, adakah anak lelaki kena tanggung? Tanggung? Dia dalam tanggung dosa lah ni. Dia sebenarnya dalam Islam, dia tak ada tanggung dosa orang lain. Ini silap faham ni. Atikah, silap faham. Dalam Islam, kita tak boleh tanggung dosa orang lain. Tak boleh. Setiap orang akan tanggung dosa dia sendiri. Yang boleh tanggung dosa orang lain ni agama Nasrani, Kristian. Dia ada tanggung dosa. Iaitu apabila kanak-kanak tu lahir, dia dah ada dosa dah. Dia panggil original sin. Dosa yang ditanggung asal tu dosa orang lain. Tapi dia yang kena tanggung. Untuk hilangkan dosa dia tu, yang dosa yang orang lain yang ada dekat dia, dia kena buat ada upacara. Ada upacara untuk hilangkan original sin tu. Dan banyak juga agama lain yang menanggung dosa orang lain.
Kita Islam tak ada. Islam masing-masing tanggung dosa sendiri. Banyak ayat-ayat Quran, riwayat-riwayat, hadis-hadis mengatakan kita tak boleh tanggung dosa orang lain. Walaupun dosa tu anak, isteri, suami, ayah, mak, tak boleh. Tak boleh tanggung dosa orang lain. Kita menanggung dosa kita sendiri. Itulah keadilan Allah. Jadi dia tanya, ibu dia tak tutup aurat, anak lelaki kena tanggung dosa ke? Tak kena tanggung dosa. Sebab itu dosa ibu dia. Jadi anak dia tanggunglah dosa anak dia yang dah balik ni. Duk tanggung sendiri. Apa bukti Islam tak tanggung dosa? Dosa orang lain. Kalau anak yang belum balik buat dosa. Anak umur 5 tahun minum arak. Anak umur 7 tahun lah, tak balik lagi, 7 tahun minum arak. Adakah mak bapak dia berdosa? Bukan mak bapak dia bagi. Anak dia pergi keluar, dia minum arak. Dia tengok kawan dia bawa, kawan dia kafir, India ke Cina yang bukan orang Islam. Lepas tu dia kata, air kau sedap, air sedap lah, tapi kau boleh minum ke? Boleh. Ini air air arak. Dia tak sebut arak, dia sebutlah nama brand-brand air ni lah. Boleh, dia pun minum. Umur 7 tahun. Dia satu. Gok minum. Okey. Dia pun tahu. Mungkin cikgu dia ajar arak tak boleh minum. Kita ambil dia tahulah. Dia tahu arak tak boleh minum. Mungkin mak bapak dia ajar arak tak boleh minum. Dia pun minum juga. Gok. Budak umur 7 tahun tak balik lagi. Adakah mak bapak dia tanggung dosa? Tak tanggung. Okey. Sebab mana boleh tanggung dosa orang lain? Dan anak tu sendiri tak dosa pun. Tapi kalau anak tu buat pahala, dapat kat mak bapak. Anak yang sama sembahyang, dapat pahala kat mak bapak. Tu maksudnya, dosa tak boleh tanggung. Pahala boleh. Tanggung pahala orang. Maksudnya ambil, bukan apa? Terima pahala orang. Boleh. Orang nak hantar pahala, orang nak hadiahkan pahala boleh. Tapi dosa orang nak hadiahkan tak boleh. Aku tak puas hati dengan dia tu. Tak puas hati dengan dia. Tak apa, aku hadiahkan dosa aku kat dia. Tak boleh. Sama ada dia tu kawan, dia tu anak, dia tu bapak, tak boleh. Tak boleh tanggung dosa. Jadi kalau mak dia, ibu dia tak tutup aurat, anak lelaki tak tanggung dosa. Tak tanggung dosa. Okey, habis. Sekarang ni tanggungjawab pula. Kita cerita tanggungjawab. Apakah tanggungjawab seorang anak lelaki? Tanggungjawab seorang anak lelaki, jika ayahnya dah meninggal, maka tanggungjawab anak lelaki ni besar. Jika ayahnya ada, anak lelaki ni tanggungjawab dia rendah sikit. Sebagai pembantu ayah je. Ayah tak ada, dia duduk nombor 1. Malah dia menjadi tanggungjawab dia macam ayah dia. Kalau ayah dia meninggal, anak lelaki ni tanggungjawab semua. Nafkah, jaga aurat, jaga aurat dia sendiri tak apalah. Jaga ibu dia. Macam mana ayah dia jaga? Sebab ayah dia dah meninggal. Kalau ayah dia tak meninggal, dia ada tanggungjawab juga anak lelaki. Tapi sebagai pembantu, ayah dia lagi besar tanggungjawab. Okey. Jadi, tiba-tiba mak dia ni buat dosa. Apakah tanggungjawab ayah? Ayah tak ada, ayah dah meninggal. Wajib tegur, ayah dah meninggal. Apakah tanggungjawab anak? Ayah dah meninggal, anak jadi tanggungjawab. Kalau ayah ada lagi, anak tanggungjawab juga. Tapi ayah punya tanggungjawab lagi besar untuk tegur. Bukan tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk tegur supaya tutup aurat. Jadi jika anak tadi ada tanggungjawab, ada tanggungjawab dia menegur ibunya yang tak tutup aurat. Okey. Dia pun tak buat, dia tak tegur, anak laki dia tak tegur, maka anak laki dia berdosa. Berdosa bukan sebab mak dia tak tutup aurat, bukan. Anak lelaki berdosa sebab tidak melakukan tanggungjawab dia. Apakah tanggungjawab dia? Menasihati ibu bapa dengan cara makruf, dengan cara yang baik. Bukan dengan tengkir-tengkir, dengan cara baik. Itu adalah kewajipan anak. Maka anak tadi berdosa bukan sebab mak dia tak tutup aurat. Bukan. Anak tadi berdosa sebab anak tadi tidak melakukan tanggungjawab anak. Tanggungjawab dia. Tak lakukan tanggungjawab, memanglah berdosa. Iyalah. Kenapa tak sembahyang berdosa? Kenapa tak sembahyang berdosa? Kerana orang itu telah tidak melakukan tanggungjawab. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab dia. Iaitu sembahyang. Itu tanggungjawab dia. Maka dia berdosa kerana tak sembahyang. Sebenarnya dia berdosa kerana tak melakukan tanggungjawab, iaitu sembahyang. Sama juga mak tadi. Mak dia dah aurat, mak dia lah tanggung. Kenapa pula dia nak tanggung? Manalah boleh orang lain buat dosa, orang lain tanggung. Mak dia lah tanggung dosa dia dah aurat. Cuma dia ada apa-apa kena-mengena? Ada tanggungjawab? Tak ada tanggungjawab. Tak ada tanggungjawab, tak dosa. Ada tak tanggungjawab anak lelaki? Ada
lakukanlah tanggungjawab itu. Tak nak buat, tak nak, berdosa. Bukan berdosa sebab dia dah aurat, dosa sebab tak buat tanggungjawab. Dia pun buatlah tanggungjawab dia pun nasihatlah mak dia secara baik, secara makruf, tak boleh gini, berdosa gini secara baik-baik. Mak dia tetap juga tak pakai tudung, tetap juga dia dah aurat. Anak tak berdosa sebab anak tak berdosa dengan sebab mak bapak buat dosa. Tak dosa anak. Tapi tu tanggungjawab dia kan tadi dah tegur. Maka lepaslah tanggungjawab. Bila lepas tanggungjawab, berdosa tak? Anak tak berdosa walaupun mak dia free hair. Faham gitu. Begitulah juga anak perempuan, ayah anak perempuan sama. Anak perempuan keluar rumah tak tutup aurat. Ayah dia berdosa ke tak? Tak. Kenapa pula ayah dia nak berdosa, anak dia buat hal? Anaklah berdosa. Habis ayah tu ada tanggungjawab. Ayah ada tanggungjawab, iaitu menasihati anak. Dengan cara keras sikit lah. Mak bapak dia boleh keras, anak tak boleh keras dengan mak bapak. Mak bapak boleh keras dengan anak. Keras. Dia buat tak ibu bapa dia? Tak buat. Ibu bapa dia berdosa. Berdosa bukan sebab anak dia dah aurat, bukan. Ibu bapa berdosa kerana tidak melakukan tanggungjawab. Maka dosa atas kepala dia adalah dosa tak melakukan tanggungjawab, bukan dosa dia dah aurat. Sebab mak bapak dia tutup aurat. Kenapa pula ada dosa dia dah aurat? Dia dah aurat tu ada kat atas kepala anak dia. Gitulah. Tapi ramai orang salah faham. Dia kata dosa tu dapat selangkah anak keluar daripada rumah dalam keadaan tak dedah aurat, selangkah ayahnya ke dalam neraka. Loh, selangkah suami dalam neraka. Lah, apa kena mengena suami, apa kena mengena anak, dosa yang orang lain buat. Yang dosa ni dia tengok aje. Suami tengok aje. Tu nama suami dayus. Suami dayus berdosa kerana dayus, bukan berdosa kerana isteri buat dosa, bukan. Suami kerana dayus, kerana dia sendiri salah, tak buat tanggungjawab. Tu dosa dia. Bukan dosa dia dah aurat. Sebab masa bila suami dia dah aurat. Faham sungguh-sungguh part ni. Jadi jika ibu bapa, jika tanggungjawab ayah dekat anak, asal anak buat jahat je, ayah terus dosa. Yang kebanyakan orang faham. Boleh kita kata gini, anak masuk neraka, ayah kena masuk neraka sekali. Confirm. Sebab bila anak buat dosa, ayah terus dapat dosa. Jadi kalau anak masuk syurga, barulah ayah ni kemungkinan masuk syurga. Kalau anak masuk neraka, garanti ayah masuk neraka. Sebab apa? Dah anak masuk neraka sebab buat dosa, semua dosa-dosa tu ada dekat ayah juga. Jadi jika anak masuk neraka, ayah automatik masuk neraka. Mana ada hukum gitu? Mana ada gitu? Nabi sendiri pun, Nabi Nuh, isteri dia banyak buat dosa. Dalam surah Tahrim cerita pasal Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh tak nak naik kapal. Anak Nabi Nuh tak nak naik kapal. Kalau tak dosa lah. Kalau ada apa-apa dosa yang dibuat oleh isteri, dosalah Nabi Nuh. Tak. Jadi jangan salah faham ya. Jadi tanggungjawab anak lelaki, jika ayah dah tak ada, dia wajib tanggung nafkah keluarga dia. Termasuk dia wajib tanggungjawab dia ada dekat ibu dia sendiri. Macam ayah. Jadi macam ayah, ganti ayah. Jika ibu ada buat dosa, bukan buat dosa dia dah aurat je, apa saja dosa, maka tanggungjawab anak tadi macam ayah, iaitu menegur. Cuma cara baik aja, tegur. Itu tanggungjawab. Jika anak tak tegur, anak berdosa kerana tak tegur. Jika anak dah tegur, anak tak berdosa, walaupun mak dia kekal buat benda-benda dosa, anak tak dosa sebab anak dah tegur. Durian saja, Allah, macam mana? Dah mesti ujung-ujung lah ni. Dah hujung-hujung dah durian. Lepas ni tak ada dah ni. Habis musim dah ni. Ini nak kena cari dah ni. Sebut durian pula. Okey. Lewat dah ni. Pukul 9 lebih dah. Ketika tahiyat awal, boleh tak kita duduk seperti tahiyat akhir kerana masalah sakit lutut? Boleh, Zainuddin Mat. Boleh. Maksud boleh tu sah semayang dan tak makruh. Tak makruh. Boleh je duduk. Walaupun tak sakit lutut, boleh je duduk macam tahiyat akhir. Walaupun tak sakit lutut. Kalau sakit lutut, lagi-lagilah boleh. Lagi-lagilah boleh. Ada video viral pasal wanita Islam yang tak pakai baju. Viral pasal wanita Islam yang tak pakai baju, yang tak sesuai masa buat cucuk vaksin hingga nampak pakaian dalamnya.
Okey. Tukang cucuk pula lelaki. Apa tindakan yang patutnya tukang cucuk itu buat untuk menjaga aurat? Yang pertama, dia ada step. Step kerajaan. Itu pertama. Step kerajaan. Itu yang pertama. Pemerintah. Sepatutnya, jika atas kekuasaan dia mempunyai kuasa, boleh buat, maka pemerintah wajib buat. Wajib. Kalau tidak, pemerintah berdosa. Kena jawab depan Allah nanti. Itu nombor satu. Buat apa ni? Bersalin semua perempuan. Itu nombor satu. Jika boleh, dia ada kait dia jika mampu, jika boleh, jika tak ada masalah. Jangan kata doktor perempuan tak ada. Tu dah cerita lain dah. Sedaya upaya, buat dulu sedaya upaya. Sedaya upaya. Pemerintah dulu. Maksudnya yang ada kuasa. Okey. Kalau tak pemerintah pun, kalau dia tu hospital swasta, ahli lembaga pengarah dia punya ketua dia tu. Buat peraturan-peraturan. Kan boleh buat peraturan, tak boleh bawa masuk binatang dalam hospital. Tak boleh bawa masuk binatang. Itu bukan hukum syarak. Itu peraturan yang kalau kerajaan buat ataupun owner buat. Jadi kenapa tak boleh buat peraturan nak bersalin mesti semua perempuan? Masuk perempuan tu yang nak sambut ni lah, yang nak doktor nurse ni. Okey, itu pertama. Jika boleh buat, wajib buat. Kalau tidak, disoal nanti. Itu nombor satu. Dan begitu juga dalam mana-mana urusan lain, iaitu macam nak inject, macam apa-apalah urusan lain, nak check, walaupun bukan bab vaksin pun, bab-bab lain, perempuan dulu. Itu dari segi pihak kerajaan, pihak pemerintah. Wajib dia buat. Dalam keadaan jika mampu. Tak boleh ramai sangat kelang kabut gitu gini. Tak apalah. Ceritanya kalau boleh. Usaha ke? Dah usaha ke belum? Dah try ke belum? Dah buat ke belum? Dah buat lah. Swasta okey je buat. Swasta okey je. Ada macam-macam hospital swasta, perempuan je semua. Boleh je. Bayar lagi. Tiba-tiba kerajaan yang lebih banyak dana tak boleh buat. Jawab depan Allah. Kalau betul tak boleh, lepas. Kalau betul tidak praktikal, lepas. Jika tidak bersungguh-sungguh, tangguhlah nanti. Masa perkara ini kita kena kaji sepatutnya. Daripada tahun merdeka kita, start merdeka, menteri kesihatan semua kafir. Semua kafir sampai tahun 2000 ke, baru-baru ni je. Baru 20 tahun ke gitu-gitu, saya tak ingat lah. Baru 10-20 tahun gini je yang baru ada orang Islam. Yang lain semua India, China. Daripada mereka, cek balik. Tengok Google balik, tengok siapa menteri tu. Yang ada Melayu tu sikit, satu je tak silap. Ke tak ada langsung. Sehinggalah baru-baru ni lah. Maksud baru-baru ni saya tak ingat 10-20 tahun kebelakangan baru ni. Barulah ada. Sedangkan kita mereka dah lama. Kalaulah yang pertama tu Islam pula yang faham Islam, yang nombor satu mula-mula itu, ataupun nombor satu, nombor dua, nombor tiga yang mula-mula merdeka tadi, menteri dia semua Islam dan faham agama, awal-awal lagi masa tu nak buat hospital, telah dia letak undang-undang macam tu, maka sekarang dah settle lah. Tak ada orang mempertikai waktu tu kalau buat waktu tu. Tapi kenapa orang kafir? Jadi semua tu masing-masing. Sekarang ni dah ada, baru ada. Sejak akhir-akhir ni baru ada yang Islam. Dulu semuanya China, India. Bila begitu, mereka tak faham benda ni. Sebab tu tak ada tu. Sebab tu nurse dulu tengok pakai apa nurse? Pakai skirt. Lepas tu pakai topi. Ikut sangat penjajah. Sampai ke topi pun nak ikut. Padahal tak ada kena-mengena pun topi nurse tu dengan urusan perubatan. Ke pakai topi tu lebih senang, lebih mujarab? Tak pun. Tapi kekalkan topi tu kenapa? Dulu. Kita sekarang. Dulu tu pun tak dulu sangat pun. 20 tahun daripada start merdeka. Yang sekarang ni masuk 10 tahun, 15 tahun ni je yang baru. Yang boleh pakai tudung masuk dalam, cantik dah sekarang ni. Dulu cekik habis. Cekik. Nampak pinggang. Sekarang dah nampak, dah longgar dan sebagainya. Sekarang okey lah. Saya cerita dulu. Kalau dulu daripada macam tu, sekarang terbaik. Satu, settle bab kerajaan. Yang kedua, ada soal lagi, ya Allah, tak sempat dah ni. Yang kedua, saya hanya ambil bab aurat je lah, sebab banyak sangat lah soalan ni. Ini mahu sampai pukul berapa ni? Asal sejam je, dah jadi berjam-jam dah lah. Okey, sekarang bab vaksin pula.
pertama, itu dari segi sana. Kita ni tak boleh lah duk salahkan kerja, duk salahkan je. Salah itu salah, orang tu salah. Kita pun ada kita punya keupayaan. Iaitu mampu tak nak pergi tempat yang perempuan semua? Bayar sikit, mampu pergi itu satu, habis tu bab kita. Yang lepas tu pula bab vaksin ni sama juga. Bab kerajaan, dia sepatutnya kena buat sesuatu. Jika tak boleh buat sebab dia bagi tahulah tidak praktikal, okey, dia lepas. Kita ni tak boleh, okey, tak apalah, lepas. Tak, kita juga. Ada tak baju yang saya pun tak kerti lah, yang berlubang kat sini, yang boleh buka trek. Dulu nak susu anak, mana ada baju susu anak tu? Baju saya nak sebut tak kerti. Mana ada? Sekarang dah ada dah. Krek, tak nampak buah aurat dia. Sudah nyusu anak. Baju bersalin, dulu tak ada. Sekarang ada baju bersalin. Baju bersalin yang dia terbelah kot tu, terbelah kot ni. Boleh je. Sama juga baju tu, baju vaksin. Maksudnya tak tahulah, saya tak tahu macam mana. Trek buka gitu ke? Macam mana ke? Kadar yang diperlukan semata-mata. Boleh buat tak? Boleh. Berlambak baju 3 amari penuh tak pakai. Nikmat yang Allah bagi tak guna. Habis nak buat macam mana? Saya lelaki punya fikiran lah ni. Bodoh-bodoh cakap. Kita tak kerti orang perempuan ni lelakinya fikir. Ambil baju yang tak pakai bertahun-tahun tu, yang nak pakai pun rasa dah macam boring, dah pakai banyak kali. Ni bagi kita pula. Bagi kerajaan, jangan duk salahkan dia je. Kita pun ada juga kita punya tindakan. Yang kita tak pakai berapa lama dah tu, tapi masih lagi tutup aurat elok sebab kita dah boring dah. Kan orang perempuan kan pakai baju kurung kan 3-4 kali je. Ada orang pakai sekali je, pergi kundi kahwin balik pakai yang lain dah pula. Kan melambak-lambak tu. Ambil satu, potong lah. Ambil satu, potong kerat. Agak-agak kadar mana untuk vaksin kat mana? Berapa besar? Berapa sejengkal tak sejengkal? Tanyalah berapa besar dia punya tu. Kerat. Lepas kerat tu, buat zip. Satu boleh. Ataupun bila dah potong, tampallah yang lain. Tampallah kain lain. Lepas tu pin lah. Ataupun lepas tu buang lah. Lagipun bukannya pakai pun. Dalam hari cuba cek. Yang berlambak-lambak tu tak pakai pun. Okey, yang tak nak pakai je lah. Yang buruk-buruk yang tak nak pakai. Okey. Ataupun kerat aja. Okey. Lepas tu tutup dengan tudung. Bila nak selak tu je. Situ je terdedah. Cukup. Simple boleh buat. Tiba-tiba kena eret daripada atas ni. Kena buka daripada bawah. Macam-macam. Maknanya cuai. Benda boleh sangat buat. Sangat boleh. Kalau orang yang betul-betul nak jaga, alamak, terlupa lah macam mana ni. Nak selak kat bawah, payah. Nak selak kat atas, nampak. Nak selak kat tu, nampak kat tu. Walaupun dapat tudung tapi nampak. Tak apalah, cair gunting, kerat. Cair basuh bilik air, kerat. Gunting, jangan bagi terputus semua. Gunting, kerat tu, tutup dengan tudung. Masa pergi cocok, buka sikit, buka yang itu aja. Cop, kalau orang nampak apa, yang itu aja. Kawasan tu aja. Lepas tu, buang ataupun jahit balik baju tu ataupun buang baju tu kerana nak jaga syariat. Apalah sangat baju berapa, RM100 ke berapa ringgit daripada orang nampak. Kalau nak buat betul-betul, boleh buat. Ini takkan nak koyak baju, takkan ni. Padahal sepatutnya tak payah gunting gitu. Awal-awal lagi sebelum tu fikir kan. Kan biasa termenung depan cermin kan. Takkan tak biasa kot. Termenung depan cermin nak pilih baju mana. Nak enjet. Matching kasut, kalau enjet ni darah sakit kan. Enjet mungkin keluar darah. Maknanya kasut warna merah, baju kan dah fikir dah tu. Fikirlah sekali pasal aurat. Ini fikir matching tak matching. Tudung warna ni tak matching, tapi tudung ni duk cerita pasal tu. Dah fikir dah pasal tu. Fikirlah sekali. Lainlah semua perempuan. Cerita kalau ada lelaki, maka dikira cuai dalam berpakaian. Yang lain boleh fikir sampai berjam-jam duduk depan cermin nak pakai blusher warna apa, nak pakai foundation yang tebal mana nak bagi tahu nak keluar ni, tapi dalam masalah aurat, dalam masalah tu tak boleh fikir. Kenapa? Maka cuai. Bila cuai, dosa. Jadi dia kata kat sini, hingga nampak pakaian dalam. Nampak pakaian dalam, tak nampak pakaian dalam tu cerita lain. Lebih dedah aurat, lebih daripada yang sepatutnya, yang diperlukan, dah dosa. Walaupun dedah bukan baju dalam, siku. Ada lelaki ramai duk tunggu ni. Dia selak. Sepatutnya selak sini je.
Contohlah sejengkal, tapi dia selak sampai siku, berdosa juga. Siku, berdosa juga. Sebab cuai. Jangan cerita baju dalam, cerita siku pun. Sebab apa? Yang diperlukan sejengkal, kalau sejengkal lah, saya tak tahulah diperlukan besar mana nak injek tu. Saya tak tahulah besar mana. Kalau kata sejengkal je lah buka. Kenapa buka lebih? Kalau nak melahirkan tu, kena dedah aurat, yang nak dedah kawasan tempat keluar, nak kat situ je. Kenapa sampai ke, kena buka-buka sampai ke perut-perut, sampai ke, bukan perut, sampai ke atas semua telanjang tu, kenapa? Buka yang mana tu? Kalau nak doktor lelaki nak cek, sebab tak ada doktor perempuan, nak cek, nak cek degupan, nak cek itu, nak cek ini, cek kat situ je lah. Yang buka habis tu kenapa? Sama lah. Yang nak inject kat sini, yang pergi buka habis satu lengan tu kenapa? Jadi dia kira cuai, maka tak boleh berdosa lah. Dia kira cuai. Jaga-jagalah bab aurat ni. Bagi lelaki dengan perempuan dia kurang sikit. Lelaki dengan perempuan tu kurang sikit sebab dia bukan aurat. Dia dalam masalah sentuhan. Sentuhan pula pakai sarung tangan. Settle lah. Dia kurang sikit masalah. Bagi kalau doktor lelaki, kalau nurse perempuan, pesakit lelaki, kurang sikit masalah. Saya terdengar warna telekung yang terbaik adalah warna putih. Betul ke? Betul. Warna putih ada terbaik. Dalam sembahyang warna putih ada warna terbaik. Telekung ke, kain ke, apa ke, lelaki ke, perempuan ke, warna putih yang terbaik. Sejadah juga yang terbaik warna putih. Apa saja yang mengena dengan sembahyang, yang terbaik warna putih. Yang paling afdal. Jika kita pakai kain yang diikat guna benang, okey? Contoh stokin yang jarak antara benang jarang. Jika ditelik nampak warna kulit, batal kan? Sama juga. Sama. Macam tadi. Jika ditengok dalam kadar orang bercakap, dua orang, nampak tak warna kulit kaki dia yang dipakai stokin tu? Tak nampak, sah. Tapi kalau kena telik ataupun kena ada cahaya baru nampak, tak ada masalah. Macam sama macam tadi. Jawab dia laju dah lah. Pakai baju warna sama dengan kulit atau dekat-dekat warna kulit haram ke? Tak haram. Tak haram. Yang haram nampak warna kulit, bukan warna sama macam warna kulit. Tak haram. Cuma kalau nak haram pun dia ada haram aridi, haram sebab lain. Pakaian yang kita pakai walaupun tutup aurat, walaupun sempurna semua syarat, tapi kadang-kadang haram berdosa juga. Kenapa berdosa? Dia panggil haram yang datang. Haram yang lain datang. Haram aridi, haram yang mendatang. Dia tutup aurat sempurna, tak ada nampak bentuk, semua sama, semua cun. Maka adakah settle? Adakah tak berdosa? Adakah tutup aurat? Belum tahu lagi. Belum tentu. Kadang-kadang berdosa juga walaupun tutup aurat. Kenapa? Haram yang mendatang. Contoh, dia pakai pakaian dia tu adalah pakaian orang kafir. Kalau tengok pakaian tu memang orang kafir. Ni pakai orang kafir ni. Maka berdosa juga walaupun tutup aurat. Sebab bukan haram tutup aurat tu, haram yang mendatang, haram luaran. Iaitu kerana menyerupai orang kafir, maka haram. Haram luaran walaupun tutup aurat. Jadi dia kata kat sini, apa lagi yang haram? Dia tutup aurat sempurna tapi orang tengok menggiurkan. Menggiurkan. Dah tutup aurat, macam mana boleh menggiurkan? Mungkin color dia tu terlalu lembut sampai orang tengok geram. Boleh jadi, maka haram pakai walaupun tutup aurat. Kenapa? Kerana haram kerana lain, kerana menimbulkan menaikkan nafsu. Contoh orang lain yang tengok, haram. Ataupun dia punya design, bentuk fashion dia tutup aurat tapi orang tengok jadi fikir macam-macam, menyerupai orang kafir, tengok menatakan gairah sebagainya, haram walaupun tutup aurat. Tapi haram bukan haram tutup aurat tu, haram yang lain datang. Macam tu juga pakai baju color dia warna kulit. Kalau color warna kulit tak ada masalah. Tapi dengan tengok tu macam seolah-olah dia telanjang sebab warna kulit sama dengan kulit dia. Maka haram. Bukan haram sebab walaupun dia tutup aurat, haram kerana mendatangkan fitnah, mendatangkan yang lain. Jadi secara umum pakai baju warna kulit tak haram. Tak haram. Janji tutup aurat. Cuma haram jika ada dengan sebab itu menyebabkan menyebabkan gini. Menyebabkan orang duk tengok. Menyebabkan itu jadi haram itu. Haram aridi nama dia.
pasang kipas kuat, terselak. Yang ini berlaku khilaf, Puan Aisyah. Ada setengah bahagian pendapat kata tak dimaaf sebab angin tu angin sengaja. Angin tu angin sengaja. Maksudnya dia sengaja letak angin tu, terselak, tak dimaaf. Walaupun satu saat tutup balik pun tak maaf sebab angin tu angin sengaja. Tu dikira sengaja. Kan kata sengaja tak boleh. Sengaja tak boleh walaupun tutup segera kan tadi kan. Angin kipas atas, kipas bawah, angin tak termasuk kerana angin tu angin sengaja. Angin yang tak sengaja je boleh. Angin tiba-tiba datang yang kita tak boleh kontrol angin tu. Nasib baik, bagus juga tu. Terima kasih Puan Aisyah. Angin kipas tak boleh sebab dia sengaja. Dah tahu gitu terselak, kenapa pasang angin? Satu. Yang kedua, dah tahu angin tu kuat, kenapa tak bergundur ke kiri ke kanan? Bergundur lah, boleh bergundur kan tengah sembahyang, takut angin tu. Tapi kalau angin original nak undur mana angin banyak gitu. Sebab tu dimaafkan. Yang batal-batal ni diorang terus kena stop solat, ulang semula. Ya betul Hafizan, kena stop terus batal. Habis cerita. Bukan kata bukan kata batal dengan maksud nanti kena qada, tahu tak? Terus berhenti waktu tu juga batal. Jika dia teruskan sembahyang haram berdosa kerana dah batal. Yang sama batal-batal tadi tu. Ya, dia teruskan sembahyang haram berdosa sebab dah batal. Dia terus berhenti saja. Mana lagi? Kalau waktu sujud nampak kepala lutut, time kena sarung, batal ke solat? Loh, dah bagi tahu tadi Fakrul. Tak batal. Fakrul tak batal. Ustaz kata tadi dimaafkan, nampak? Orang lain tegur. Tak dengar ke? Ke Fakrul ni? Saya tak nyimak. Baru nyimak je. Okey, nyimak. Silalah menyimak. Ada apa lagi? Hukum kalau tak terima perkara-perkara kasar dalam agama ni boleh jadi iman tak sah. Ya, kafir. Benda kasar dalam agama tak terima, kafir. Tak sah iman, kafir terus. Apa dia benda yang besar? Dalam bab apa? Dalam bab sembahyang 5 waktu tak wajib, kafir. Sembahyang puasa fardu tak wajib, puasa Ramadan tak wajib, kafir. Dia terus. Berjudi tak haram, kafir. Benda kasar lah tu. Benda halus tak apa. Ketika haid halal bersetubuh, kafir. Ke benda halus ketika haid nifas haram bersetubuh, benda kasar kan, kafir. Siapa kata harus, siapa kata boleh ketika darah ada. Itulah benda kasar, kafir terus. Ustaz, hukum qudwah dalam solat jemaah halus ke kasar? Ada yang halus, ada kasar lah. Tengok, ada halus, ada kasar. Kebanyakannya kasar. Halus tu ada 2-3 perkara je syarat qudwah. Lepas sujud nak naik rakaat kedua, tiba-tiba rasa was-was. Adakah sujud tadi dah buat 2 kali atau alamak? Ini bab lain. Nanti Amar, soal balik hari esok. Soal balik esok pukul 5.30 petang. Muhammad Amar Danish, soal balik esok petang 5.30 petang. 5.30 petang saya soal jawab. Saya tak nak jawab soal lain, tak cukup masa dah. Pukul berapa dah? Nak habis pukul 10, pukul 11. Berpeluh dah ni. Timing kipas saya buat 1.5 jam, dah terpadam dah pun. Timing, maknanya dah habis masa, dah lama dah. Jadi esok ya Muhammad Amar copy paste balik dekat esok pukul 5.30 saya soal jawab. 5.30 petang. Boleh tak buat solat jamak? Sama juga esok. Pakaian nurse pun hati-hati, warna putih, baju singkat. Betul. Lu fikir. Okey, habis. Baju warna segar nak pakai. Okey, menutup aurat. Okey, alright. Okey, cukup setakat tu dulu, dah terlebih banyak dah sangat. Nak sembahyang isyak pukul apa sembahyang isyak ni? 9.40 dah. Sembahyang isyak pukul 9.45. Cukuplah setakat tu. Terima kasih kepada Abang Zaidi dan AJK Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang menunggu, alhamdulillah, tunggu hingga ke akhirnya. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan semua-semua ada pahala.
Mudah-mudahan kita teruskan majlis ilmu walaupun dalam bentuk maya, selagi masjid surau tak dibenarkan. Mudah-mudahan kita bersahabat di alam maya, mungkin di alam betul nanti, kalau kata bila-bila nanti, dan mungkin sampai ke syurga. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita tangguh dulu. Sambung esok saya ada tiga kuliah esok, pagi, petang dan malam. Yang petang tu soal jawab, yang malam tu tak boleh tabung haji, dia tertutup. Yang pagi tu ada saya rasa sebab haid, saya tak ingat lah. Maka boleh tu lah, boleh follow balik esok. Tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.